Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa pengajian kita surah Al-Baqarah. Malam ni insya-Allah ayat yang ke-219. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jumpa ya, muka surat 34. Ayat yang ke-219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sebagaimana siri sebelum ini, masih lagi ayat mengenai umur munazimah, iaitu ayat mengenai hubungan di antara manusia dengan manusia, di mana Allah telah menetapkan hukum-hukum di atas hubungan supaya hubungan dengan manusia berjalan lancar dan penuh tali persaudaraan, tidak ada permusuhan di antara hubungan sesama manusia. Malam ini ayat mengenai umur munazimah, tentang perkara-perkara mengenai yang ada dua wajah ataupun dua hala. Ada wajah baik, ada wajah tak baik, ada wajah dunia atau wajah duniawi atau wajah ukhrawi. Kadang-kadang sebagai wajah tersebut ada kebaikan, rupa-rupanya di sebalik kebaikan tersebut lebih besar keburukan daripada kebaikan. Maka tujuan ayat ini ialah supaya pembaca Quran berfikir, jangan fikir sekali. Bila berjumpa dengan syariat, berjumpa dengan suatu hukum hakam, maka kita kena fikir banyak kali, lebih pada sekali. Supaya apa? Takut-takut kita salah faham di antara sesuatu hukum tersebut, walaupun nampak baik, tapi dari segi syariatnya jauh lebih buruk daripada kebaikan tersebut. Jadi ada daripada ayat 219 hingga 222 ni, ada lima ayat yang berbentuk dua wajah, iaitu hukum hakam mengenai apa? Khamri wal maisir, maknanya ayat mengenai arak dan judi. Pertama, kenapa arak dan judi ini dua wajah? Arak permulaan dulunya setengah masyarakat anggap dia ada kebaikan. Kerana apa? Kerana boleh menyembuhkan penyakit secara mula-mula sebelum syariat diturunkan. Lepas itu boleh menguatkan tenaga batin. Kalau kita panas, sejuk, kita jadi panas. Kita pemurah, maknanya kita sanggup, bila kita minum, sanggup belanja ramai-ramai orang. Itu di antara kebaikan-kebaikan dia. Tetapi keburukan dia, Allah letak hukum
tak boleh arak ini walaupun secara berperingkat, kerana ada banyak keburukan arak daripada kebaikan dia. Walaupun permulaan nampak baik, sebenarnya ada lagi keburukan, iaitu membawa kepada perang, kacau bilau, membawa kepada pembunuhan, membawa kepada tidak ada segan silu untuk mencarut dan sebagainya bila minum dalam keadaan tak waras ketika itu. Maka kesan mudarat nak lagi bercanggah dengan syariat, maka kita kena, bila jumpa dengan ayat semacam ini, maka kena tinggalkan perkara yang fikiran yang pertama tadi, iaitu arak tadi tidak dibenarkan sama sekali, walaupun pada setengah orang ada kebaikan. Sebenarnya banyak keburukan. Yang kedua, judi. Judi pun dua wajah. Wajah yang pertama ialah daripada setengah orang, judi ini menguntungkan. Toke-toke judi misalnya, toke lumba kuda, kereta tu, komputer tu, memang untung dia manjangnya. Setengah orang ada untung. Setengah orang juga yang bernasib baik, berjudi sikit, dia untung. Itu setengah wajah. Dan bila tengok wajah seterusnya, berjudi ini banyak keburukan dia daripada kebaikan. Nak lagi Allah memang telah mengharamkan judi tersebut. Maka dua wajah juga. Kita akan tengok, kita akan bahaskan bagaimana Allah nukilkan perkara-perkara mengenai hukum hakam untuk umur munazimah ini. Satu. Yang kedua, khamri dengan maisir disekalikan. Judi dan arak ini dia sekalikan hukum dia. Yang kedua ialah berkenaan dengan apa dia? Infak. Infak sekali fikir apa dia wajah buruk dia? Merugikan. Infak ini kalau kita tidak beriman dengan sempurna, kebanyakan manusia rasa rugi. Pasal apa? Kena keluar duit dia. Duit ada dah sikit, kena infak lagi. Orang banyak pun kena, bila infak makin berkurangan. Jadi dengan sebab infak tersebut, kita rasa kita berpenat lelah atas dunia ini, merugikan kita sendiri. Itu kita rasa. Mana wajah pertama, infak, kalau kita tidak beriman dengan sempurna dengan ayat-ayat Allah, kita rasa sayang nak infak. Pasal apa? Pasal kita nampak banyak kesan keburukan duit kita habis. Nak bisikan oleh syaitan yang amat-amat tekankan setiap saat dengan orang nak berinfak saja, syaitan akan membisikkan kefakiran ataupun kepapaan untuk orang yang nak berinfak ini. Ini syaitan cukup-cukup. Pasal apa? Pasal dia tahu orang yang berinfak ini Allah akan makbulkan doa dia. Orang berinfak ini Allah akan hilang segala masalah dia. Orang infak ini Allah akan hilangkan segala penyakit dia kalau kita berdoa dengan Allah. Maka amat besar sekali fadilat dia. Maka syaitan akan menanamkan dalam akal kita supaya jangan berinfak. Kalau kamu berinfak, kamu kerja saja penat-penat, sepatutnya bagi belanja-belanja lain untuk keluarga kamu saja. Jangan peduli dengan orang lain. Dia punya hal lah, dia kerja sendirilah. Itu punya fikiran oleh syaitan. Walaupun Allah malaikat membisikkan perkara-perkara yang baik. Nak dapat perkara-perkara akhirat, maka tidak ada cara. Hebat macam mana kita dunia sekalipun, tetapi kalau kita tidak berinfak, kita kosong untuk harta kita di hari akhirat. Kita hanya ada amal dalam bentuk badani je. Solat, puasa, semayang, zikir, itu hanya amal badani, tapi amal harta tak ada. Jadi bagaimana supaya kita selamat di akhirat atau menjadikan harta kita ni untuk harta kita? Maka infak saja perkara itu. Dua banyak. Yang ketiga perkara yang berkaitan dengan apa lagi? Yang ketiga, anak-anak yatim. Berhubung anak yatim pun dua wajah juga. Wajah yang pertama, anak yatim ini kebaikan dia, Nabi cakap sesiapa yang jaga anak yatim, Nabi mengangkat dua jari, jadi telunjuk dengan jari panjang ni, dia kata, aku dengan hamba ku yang jaga anak yatim ibarat dua jari, dekat sangat di syurga nanti. Maknanya orang yang jaga anak yatim, orang yang senyum dengan anak yatim, dia duduk satu syurga dengan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pandangan akhirat. Ada juga pandangan dunia. Pasal apa? Pasal dia kata sesiapa yang salah guna makan harta anak yatim,
tidak menggunakan harta anak yatim sebagainya, maka dia akan menimbulkan keburukan dengan dia silap ambil campur harta anak yatim, makan harta anak yatim, tak jaga anak yatim, maka ketika itu amat-amat buruk sekali hukuman dia. Allah akan hukum dia dalam neraka jahanam. Dua pandangan, dua wajah juga. Lepas tu habis yang ke bawah tu, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ialah apa lagi? Pernikahan. Pernikahan pun termasuk dua wajah juga. Kita kahwin, seronoknya kalau kau dapat kahwin orang yang cantik, orang kaya, orang popular, artis hati segala, seronok. Pasal apa? Seronoknya dunia. Pasal berbahagianya nikah dengan orang kahwin macam itu. Bangga. Tetapi orang macam ni ada juga itu, dia wajah buruk dia ialah dia tidak ada agama dalam diri dia. Ayat ini mengatakan orang yang syirik ataupun orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita silap pilih macam itu, kalau kita pilih perkara-perkara yang menyeronokkan kita dunia, maka perempuan-perempuan tadi, isteri kita tadi akan mengajak kita kepada neraka jahanam. Begitu juga dengan orang lelaki. Mana pilih yang salah. Pilih yang salah bila kita pilih wajah yang buruk, wajah yang baik, untung kita rasa untung dunia, memenuhi kehendak nafsu kita, seronok hidup dunia. Tapi ukhrawi kita, akhirat kita, pasal kita bukan pilih yang nafsu kita tak suka, orang ada agama, orang beriman dengan sempurna, maka lelaki tadi ataupun perempuan tadi akan mengajak kita ke neraka jahanam. Maka sepatutnya tujuan perkahwinan pergi syurga, tapi akibat salah pilih, akibat salah wajah kita berhukum dengan perkahwinan ini, maka kita menempah diri kita dan keluarga kita ke neraka jahanam. Yang keempat dan yang akhir sekali, ayat mengenai dua wajah ini ialah berkenaan dengan darah haid. Ketika period perempuan, setengah orang lelaki, kesetengah orang lelaki, bila perempuan bahasa dia kait tipu hurai lah, dia kaitkan Yahudi dengan Nasara, nanti bagaimana pandangan dia orang. Bila perempuan period, lelaki rasa tak seronok pasal dia tak boleh memuaskan nafsu dia. Ada setengah lelaki tak boleh kontrol guna juga ketika itu, maka dia melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas dasar itulah kita akan bincang nanti bagaimana dua wajah ini akan dihuraikan dalam lima ayat ini. Boleh Itu mukadimah baru tu. Ni baru kita nak tengok ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri. Yas'alu. Jika bertanyalah, mereka bertanya kepada kamu. Siapa dia? Wahai Muhammad, golongan-golongan Arab jahiliyah akan bertanya kepada kamu. Tanya pasal apa? Anil khamri, tentang berkenaan dengan arak, berkenaan dengan arak, dan juga wal maisir, dan juga perjudian. Arak dan judi. Mereka akan tanya, apa hukum orang minum arak dan juga orang terlibat dengan perjudian? Wahai Muhammad, bagi tahu mereka keadaan apa hukum dan pandangan ahli dunia dengan pandangan ahli akhirat, itu wajah dia. Maka bagi tahu mereka macam mana. Qul, katakan kepada mereka. Apa dia kata dia? Fihima ithmun kabirun. Kedua-dua arak dan judi ialah dosa yang besar. Dosa yang besar atas dunia. Walaupun kamu rasa arak tadi pada permulaannya boleh menenangkan kamu, boleh menyembuhkan kamu, boleh menyelesaikan segala masalah kamu. Begitu juga dengan perjudian. Kamu kata kamu rasa dapat duit senang, menjadi kemewahan kamu di dunia. Maka bagi tahu mereka orang yang berfikir separuh masak tadi, fikir sekali, satu tadi, iaitu fihima ismun kabirun, maka keduanya merupakan dosa yang besar. Walau bagaimanapun, kalau kau fikir separuh masak, wa manafi'un linnas, ada beberapa manfaat kepada manusia. Kita kena tafsir sebahagian manusia, bukan semanusia lah. Kita kena terjemah, dia ada muqaddar, dia takdir kat sini. Wa manafi'u, ada dan beberapa manfaat
kepada linnasi sebahagian manusia. Boleh Jadi bila itu fikir separuh masa ada nikmat, manfaat. Bila fikir sekali lagi dia merupakan dosa yang besar. Wa ithmuhuma, dan dosa kedua-duanya iaitu dosa berjudi dan arak ini akbaru min naf'ihima, lebih besar dosa dia daripada manfaat dia. Jadi jelas. Maka bila kita berdepan dengan ayat dua wajah ni, maka fikir kali yang kedua, jangan fikir separuh masa saja, maka ada lebih banyak keburukan daripada kebaikan dia, dan dosa lebih-lebih lagi dosa yang besar bila kita mengamalkan dua perkara tersebut, walaupun disenangi oleh sesetengah orang bila dia fikir peringkat pertama. Satu. Habis satu bab. Bab yang kedua, golongan-golongan ahli akhirat, golongan-golongan ahli akhirat, dia sering bertanya, takut-takut dengan harta yang dia ada, tak kira harta sikit ke harta banyak, dia risau. Dia risau, takut-takut harta tersebut akan menghalang dia daripada masuk syurga. Jadi mereka tanya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir mengatakan golongan-golongan mukmin tanya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, tanya apa? Madza yunfikuna? Berapa kadar? Dia dua kali baru kita belajar hari ni. Madza yunfikuna juga, tapi itu kepada siapa dan banyak mana? Ini berapa kadar, banyak mana kadar dia? Wa yas'alunaka madza yunfikuna, berapa banyak kadar yang aku patut infak supaya dengan harta tersebut, dengan aku keluar infak itu, layak aku masuk syurga. Aku risau wahai Muhammad, aku risau wahai Rasulullah, aku takut-takut dengan harta aku ada ni, aku infak tak cukup, aku infak sikit, maka aku dihalang daripada masuk syurga. Pasal sahabat sangat-sangat pandang akhirat, target dia nak masuk syurga lah. Setiap nikmat yang Allah bagi kepada dia akan gunakan nikmat tersebut untuk pergi ke syurga Allah. Maka dia tanya, takut-takut dia tersalah, takut-takut tersikit infak. Maka wahai Muhammad, bagi tahu, qulil afwa, katakanlah infak itu ialah kadar infak itu ialah setakat melebihi keperluan kamu. Bahaya kita ni, hanya melebihi keperluan. Ini pandangan pertama. Kalau berpegang kepada fahaman ini, parah kita. Kita tak boleh bermewah. Pasal apa? Qulil afwa ini tafsir separuh mengatakan ialah segala harta yang melebihi keperluan. Sikit peluang kita kena infak perkara-perkara tersebut. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua lebih ingat sikit. Qulil afwa ini maksudnya ialah menyenangkan hati kita. Menyenangkan hati kita, yang ni orang miskin infak cara orang miskin. Mungkin orang ada duit RM10, mungkin dia infak RM2, tapi dia rasa senang dengan infak macam tu. Orang kaya dia kena infak dengan banyak. Tapi kalau tak memenuhi kehendak kesenangan ini, maka dia tak boleh, dia fail dari segi infak tadi. Maksudnya qulil afwa, maka dua tafsir macam itu. Maka kalau kita pegang pada yang pertama tadi, amat beratlah sikit. Kena tingkatlah infak kita ni. Kalau tidak kita merasakan sayang dengan harta kita, maka kita menjadi ahli dunia. Dengan sebab kita menjadi ahli dunia, sebab kita tak infak, sama ada kita orang miskin ke, kita orang kaya ke, kita tak cukup keperluan syarat untuk infak tadi, tak memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat harta yang Allah bagi kita ini, Allah halang kita daripada masuk syurga dia. Ini sahabat takut. Kita tak fikir ni, bagi kita sekadar amal ya, semayang, zikir, baca Quran, tu kita tak fikir infak. Pasal apa? Pasal infak ini sayang nak keluar duit. Kerja pagi petang overtime lagi kerja. Pagi petang overtime buat tu buat ni, pasal nak cari duit. Tiba-tiba nak suruh infak. Di sini peranan syaitan akan memainkan peranan. Kalau orang tahu pahala infak ini dah, kalau orang tahulah, pasal Allah rahsiakan. Allah rahsiakan tak boleh infak ni. Kalau tahu, bagi tahu ni,
Maknanya terlalu banyak sangat, maknanya menyenangkan mata memandang, menyejukkan mata memandang bila kita pergi menemui Allah di hari akhirat ini. Dan surah Sejadah dari Allah ceritakan. Allah tak bagi tahu. Kita sepatutnya sekadar mendengar kata-kata Allah, kita yakin infak ini boleh membawa kebaikan. Tetapi kalau orang tak yakin dengan Allah, dia tak apa, tak infak pun, tak apa, infak kemudian lah. Nampak tak? Sekarang ni dia telah tidak beramal dengan sempurna atas hayat ini. Kazalika, dan demikianlah. Demikian apa? Demikianlah untuk kamu berfikir dua kali. Kamu nak untung dunia ke? Kamu nak untung akhirat? Dunia hanya 60 tahun, 70 tahun. Tapi akhirat kekal selama-lamanya. Kau nak yang mana? Maka sebagian besar manusia akan nak dunia lah, pas konok dunia ni. Kazalika, demikianlah. Yubayyinullah, Allah menerangkan tentang begini lakum dengan kamu. Apa dia? Al-ayati la'allakum tatafakkaru. Ayat Quran sebegini rupa supaya kamu tadi berfikir, mengambil pengajaran daripada apa yang Allah bagi dua bentuk fikiran tadi, supaya fikir dengan lebih mendalam. Takut-takut kita kecundang bila pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada apa yang boleh menyelamatkan kita dari sana. Dahlah kita banyak buat dosa dunia, tak ada apa, kita terpaksa mengambil dosa orang lain untuk kita tanggung dosa dia mula. Itu malang sekali orang yang dalam berkeadaan sedemikian rupa sebegini. Maka sini dia sambung ayat ni. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum fid dunya wal akhirah. Atas dunia ke ataupun di hari akhirat ke, kamu kena fikir kamu nak jadi ahli mana. Nak jadi ahli dunia ke, nak jadi ahli akhirat ke, kena fikir secara dua kali fikir. Kalau kamu nak jadi ahli dunia, okey, kamu tak payah infak, tak apa. Kumpulkan harta segala-gala dah. Lepas tu habis. Dah tiga wajah, tiga ayat dah. Yang keempat, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka juga akan tanya kamu mengenai anak-anak yatim. Tanya kamu mengenai anak-anak yatim. Kerana dalam ayat-ayat sebelum ini, sama ada ayat selepas ini, dalam surah Al-An'am ke, surah An-Nisa ke, maka Allah turunkan bab jangan kita mengambil harta anak yatim, jangan kita melakukan kesalahan dengan anak yatim. Maka para penjaga, para wali dia enggan mengurus anak yatim. Pasal dia takut berdosa-dosa yang besar. Maka mereka khawatir, takut harta anak yatim tadi mereka termakan, mereka terguna. Yang pertama, mereka risau takut mereka silap, tidak memberi penjagaan betul dengan anak-anak yatim tersebut. Atas faktu, maka Allah turunkan ayat selepas ni, ayat tentang anak yatim ini. Jangan kamu takut sangat. Pasal apa? Pasal ketika ini anak yatim terbiar di Mekah, Madinah. Kenapa? Kerana sahabat takut nak jaga, takut dosa lebih besar lagi, kerana makan harta anak yatim, tak jaga dengan sepenuhnya, masing-masing takut nak jaga benda-benda tersebut. Jadi bila jadi macam itu, maka baru turun ayat ni lah, ayat yang dua wajah ni. Mana tadi ayat dua? Apa dia? Mereka bertanya kamu mengenai anak-anak yatim. Kul, bagi tahu Muhammad kepada mereka, apa dia? Islahu, maknanya berbuat baik. Islah, berbuat baik. Ini kait dengan umur muslihah, ya. Maka berbuat baiklah dengan berbuat baik kepada anak yatim itu, lahum islahun lahum khairun. Buat baik pada mereka adalah yang paling-paling baik. Jangan kamu risau dengan ada Allah kata begini hukum akan mengenai anak yatim. Maka Allah pun turun ayat lah. Bila dia tengok berlaku pengabaian pada anak yatim di Mekah dan Madinah, maka Allah turun ayat ni. Ini azab nuzul dia. Wa in tukhalitu, dan jika kamu
bersama mereka. Jika kamu membela mereka, yang ni tak kira lah anak yatim itu ada duit ke, anak yatim tak ada duit ke, jika kamu duduk bersama-sama mereka, maka harta mereka tadi, maka kamu boleh gunakan. Kamu boleh gunakan masalah dengan mereka tadi. Kenapa? Kerana mana tadi? Mereka juga merupakan fa ikhwanukum, mereka juga saudara-saudara kamu. Tadi ditakut nak makan harta anak yatim. Allah buat keluar dalil, buat keluar ayat untuk boleh makan anak yatim, tetapi sekadar untuk memenuhi makan bersama dengan dia. Orang penjaga ni orang miskin juga. Bila orang miskin juga, kalau dia tak makan harta anak yatim tadi, menyusahkan kehidupan dia. Nak tak nak 2 periuk, nak guna 2 peti ais, nak guna 2, berbagai-bagai takut. Maka tak apa, boleh makan sekali. Tapi kena niat. Masa kita makan harta anak yatim tersebut, maka wallahu ya'lamul mufsida, maka Allah Maha mengetahui kalau kamu nak buat kerosakan pada harta anak yatim tadi. Kalau kita niat duduk bersama dia, masak sekali dengan dia, kita ada duit, tapi tak guna duit kita guna duit dia saja. Nak perhabis duit dia pasal dia orang anak yatim yang kaya. Maka itu maksudnya kita nak melakukan kerosakan kepada harta anak yatim tadi. Maka tak boleh. Cuma kita berniat ikhlas, kita makan harta anak yatim kerana dia duduk sekeliling kita tak nak menjadi mudarat besar pada kita kerana terpaksa banyak kerugian-kerugian lain yang terlibat. Tidak sekali-kali kita nak belanjakan anak yatim tersebut, itu dibenarkan untuk kita guna harta anak yatim ini. Wa in tukhalituhum, kalau kamu makan sekali dengan dia, pakai sekali dengan dia, pakai bertukar-tukar pakaian, makanan untuk belanja tadi, boleh guna semua. Kerana mereka juga fa ikhwanukum, mereka juga saudara-saudara kamu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, maka Allah Maha mengetahui orang-orang yang berniat nak habiskan harta anak yatim tadi, minal muslih, yang mengadakan perbaikan kepadanya. Sepatutnya dia nak mengadakan perbaikan, tapi niat dia nak melakukan membuat kerosakan pada harta anak yatim tadi. Niat dia itu sepatutnya dia makan harta anak yatim tadi, dia nak mengadakan perbaikan, tak nak menyusahkan semua pihak. Tiba-tiba dia berniat nak makan harta anak yatim tadi. Itulah jawapan kepada hukum yang lama di mana tak boleh mengambil harta anak yatim, maka Allah bagi kelonggaran. Walau sya'allahu, dan kalaulah Allah menghendaki, yakni kalaulah Allah nak jaga betul-betul supaya kamu tak boleh guna harta anak yatim tadi tersebut, maka kalau Allah nak mempersulitkan kamu, jangan duduk makan sekali dengan harta anak yatim tersebut, la'anatakum, nescaya dia menyusahkan kamu. Dia buat perkara-perkara hukuman macam dahulu-dahulu juga. Maka atas faktor tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Yang ni kalau kamu makan juga harta anak yatim dengan niat nak perhabis harta dia dan bakhil harta kamu, simpan harta kamu, tak nak guna untuk dia, kamu guna harta dia saja, maka Allah Al-Aziz, Allah akan hukum kamu hingga kamu tak mampu nak lari diri, tak mampu kamu nak mengelak daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak dapat mengalahkan daripada hukuman, kamu tak dapat melarikan diri daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Al-Aziz. Walau bagaimanapun, sifat yang kedua Allah, sifat yang lembut dia, sifat jamaliah dia ialah Allah lah Al-Hakim, yakni Allah Maha Bijaksana. Allah nak suruh semua pihak, semua hamba dia bergembira dalam keadaan mesra hamba, yakni keluarga atau wali yang bela dia pun hati yang senang, anak yatim pun tadi hati yang senang, dua-dua pihak yang senang, maka Allah amat hakim, maha bijaksana. Allah akan memaafkan apa-apa yang kamu menggunakan harta nanti tadi dengan syarat kamu tidak ada niat untuk menipu dia, menghabiskan harta-harta dia. Habis itu ayat 221.
Apa yang keempat ni? Yang keempat ni perkahwinan. Perkahwinan pun ada dua wajah juga. Dua wajah juga. Kita dah terlewat lah orang muda lah. Orang muda ni ada peluang boleh pilih lagi. Kita boleh untuk anak-anak kita, untuk cucu kita lah. Tengok Bismillah. Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi. Wah, ni untuk lelaki bakal suami, calon-calon suami. Calon suami pertama, kedua, tak kisahlah. Disebut calon-calon. Wala tunkihu dan janganlah kamu wahai calon-calon suami al-musyrikati, kalian menikahi, tunkihu al-musyrikati, wanita-wanita musyrik. Mana wanita-wanita yang tidak ada agama, yang kurang pendidikan agama dia. Dia buat perkara-perkara kesyirikan kalau Islam. Kalau bukan Islam, lebih-lebih lagi lah. Kalau orang Islam pun, dia suka buat perkara-perkara khurafat dan buat perkara-perkara kesyirikan. Tidak ada pendidikan agama dia. Mungkin semayang-semayang, buat syirik. Tetapi, jangan kamu menikahi perempuan semacam ini. Kena jaga akidah dia. Akidah dia paling penting. Hatta sehingga mana? Sehingga yu'minna, sehingga perempuan tadi, bakal isteri yang kamu nak kahwin tadi, wala amatun, dan sungguh dia merupakan gadis-gadis mukminatun, akan masuk beriman, buat tinggal perkara-perkara kesyirikan, dia betul-betul beriman kepada Allah, iman yang sempurna. Mana dia tinggal semua perkara-perkara kesyirikan, dia tinggal perkara-perkara bid'ah. Dia hanya betul-betul solid beriman kepada Allah, Quran dan Sunnah. Ini cara dia. Mana kalau kita nak pilih, dulu kita nak pilih yang cantik, yang lawa, tak? Yang kaya, yang apa lagi? Yang bangsawan. Tapi Allah kata, jangan. Pilih. Kalau ada semua tadi pun, kalau dia musyrik, jangan nikahi. Ini hukum. Sehinggalah dia tadi berubah kepada kebaikan ini, barulah kau boleh kahwin dengan dia. Kenapa? Wala amatum mu'minatun, dan sungguh wanita yang beriman tadi, yang kamu tak nak tadi, khairum min musyrikatin, lebih baik daripada wanita-wanita yang syirik, yang musyrik tadi, lebih baik. Mana pilihan utama ialah orang yang beriman sempurna. Itu ciri-ciri nak cari isteri ataupun nak cari kepada menantu anak kita ke, utama mesti pastikan dia orang yang beriman dengan sempurna. Kita terlewatlah benda yang dulu kan. Kalau yang lain mungkin boleh pilih lagi ni. Ada peluang tak? Walau a'jabatkum, walaupun perempuan tadi amat-amat menarik perhatian kamu. Tengok ayat dia, Allah kata. Walaupun perempuan yang girlfriend kamu tadi betul-betul menarik perhatian kamu, dosa lawa tak boleh ceritanya, mesti model-model ke, sebagai artis ke, kayanya, bangsawannya, lebih segala-gala dia ni. Walau a'jabatkum, walau perempuan tadi hebat segala-galanya, memenuhi syarat-syarat tu, kamu pilih juga yang mukminat tadi. Itu untuk lelaki. Lepas tu untuk perempuan pula. Wala tunkihul musyrikina, dan ini bukan perempuan, untuk wali. Pasal perempuan tadi wali dia. Bapak lah, bapak ke saudara, siapa bergantung lah, saya wali dia. Wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kamu wahai wali, wahai penjaga anak dara ni, tunkihu, kamu menikahkan menikahkan anak jagaan kamu ini dengan lelaki al-musyrikina, lelaki yang musyrik. Sama juga. Ini pilihan pertama. Hatta yu'minu, lelaki tadi kepada penglihatan kamu, dia betul-betul orang yang beriman dengan sempurna. Cukup. Yakin dengan 6 rukun iman. Percaya dengan percaya semua dan beriman sempurna lah. Tak ada buat perkara-perkara karut marut ini, maka barulah boleh kamu kahwinkan
dengan anak kamu tadi. Maknanya kita lelaki, bapa-bapa ni kena cek siapa yang nak kahwin dengan anak kita tadi. Interview dulu. Saya ada kawan seorang lah, kawan kita juga lah kan di Kuang ni. Dia cerita saya lah ni. Dia cukup-cukup jaga. Dia akan tanya interview habis. Dia kira ketua macam mana, pendapatan macam mana, siapa kahwin kalau dia memenuhi kehendak saya ni. Tengok cara dia. Dia pastikan betul-betul. Pasal apa? Pasal nikah kahwin ini nak pastikan anak cucu cicit pergi syurga ni. Itu tujuan asalnya perkahwinan ialah nak pergi ke syurga. Bukan main-main. Sebab tu dia ada syariat mengenai perceraian. Kalau apa guna kahwin? Nah, kalau dengan perkahwinan kita, bini kita, anak kita masuk neraka jahanam. Apa guna? Mana kita akan menyesal semenyesalnya. Jadi sebelum perkara tu, kena pastikan untuk generasi yang akan datang, kriteria utama mesti orang yang beriman dengan sempurna. Sebab tu tuan SU kita kahwin lawak. Lambat dia cari betul-betul cari tu. Dia betul-betul puas hati tengok iman sempurna baru dia kahwin dah. Susah kita nak pergi Minang dia. Contoh lah tu, mana contoh? Itulah ciri-ciri dia. Dia betul-betul pilih. Tak tengok orang lain tu. Astagfirullahalazim. Betul mana ni? Wala tunkihul musyrikin, yang kamu menikahkan laki hingga mereka beriman. Wala abadun mu'minun, dan sungguhnya budak lelaki yang kamu tengok tadi beriman, khairum min musyrikin, lebih baik jauh daripada orang musyrik tadi. Walau a'jabakum, walaupun lelaki tadi naik BMW yang terbaru tu, atau Jaguar tak padir tak ada. Naik Jaguarnya tak padir tu. Tengok. Tak peduli, tak nak. Walau a'jabakum, walau harta lelaki ni menarik perhatian kamu, dari handsome-nya, kayanya, keturunan hebatnya, jangan peduli dengan tu. Tolak ke tepi. Itu sepatutnya. Cuba cek kita balik saya sendiri pun terkena ni. Tak fikir kita tengok sekarang ni, tengok anak-anaknya, tengok betapa bahasa dia kata, betapa rendahnya taraf wali, betapa bahasa lebih teruk lagi, betapa baculnya. Kena katanya tu. Pasal apa? Ini arahan Allah. Kita tak asal tak ambil berat perkara ni. Sebab tu teruk masyarakat tak berat perkara-perkara yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dan perkara-perkara ini pun tidak dijadikan silibus oleh pihak Jabatan Agama Islam sebelum keluar surat nikah tadi. Tak tahu menahu pun dia bagaimana syarat-syarat ni. Dia tahu tu ya, pelik-pelik dah. Maka walau a'jabakum, walaupun lelaki tadi amat-amat menarik perhatian kamu. Kenapa macam ni? Kenapa Allah suruh jaga sangat perkara-perkara untuk lelaki memilih perempuan, untuk perempuan memilih lelaki? Kenapa? Kerana ini punca dia. Ulaika, mereka itulah. Mereka tadi sama calon lelaki perempuan tadi, yad'una ilanna. Tengok. Lelaki atau perempuan tadi yang kamu pilih tak betul tadi, itu punca dia mengajak pasangan kita ini, anak cucu kita ni, ke dalam neraka jahanam. Ini tak nampak. Secara tak langsung dia mengajak sebenarnya. Ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada neraka jahanam. Wallahu, sedangkan Allah yad'u ilal jannah, sedangkan Allah buat syarat-syarat macam ini supaya nak pastikan kita, isteri kita, anak-anak kita tadi masuk syurga. Tapi pemilihan kita tadi telah terpesong, bawa ke neraka jahanam. Maka kita akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya sama ada lelaki ke, perempuan ke, wali sekalipun, akan ditanya, kenapa kau pilih sekian-sekian? Dia tak boleh jawab bila tanya, teruk kita. Pasal wallahu yad'u ilal jannah, Allah mengajak kamu kepada syurga. Jadi bila Allah mengajak ke syurga macam itu, kegagalan kamu bila kamu sedar perkara-perkara ini, bila kamu sedar perkara-perkara ini dan mengajar kepada yang betul dan terlanjur contohnya, maka berdoa dengan Allah. Maka ketika itu kita perlu minta dengan Allah, kerana Allah wal maghfirati bi izni, dan keampunan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Balas sebenarnya itu
Maka cara mana Allah bagi tadi, Allah mengajak kita kepada syurga yang ni Allah akan memberi keampunan kepada calon-calon lelaki perempuan tadi, dengan cara bila dia beriman dengan sempurna, maka automatik amalan-amalan dia akan ikuti, maka segala dosa-dosa dia akan dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya ibrah dia tadi, dengan kita buat pemilihan tepat tadi. Maka wa yubayyinu ayatihi linnas, dan itulah dia, yakni Allah menerangkan dalam ayat ini, ayat-ayatnya, bukti-buktinya, dalil-dalilnya, linnasi, kepada semua manusia yang baca Al-Quran, yang faham Quran malam ini. Untuk apa? Untuk pengajaran kita, la'allahum yatazakkarun, supaya mereka tadi akan dapat yatazakkarun, pelajaran ataupun ibrah daripada mereka mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Yang kelima, yang bahid, bab wa yas'alunaka 'anil mahid. Jika mereka bertanya kepada mengenai hukum haid, kita tangguh minggu sekali lagi lah, tangguh bulan depan. Pasal dia bersambung dengan ayat 223 dia. Dia sambung dengan ayat-ayat 23. Kita buat satu ayat tertinggal. Kita bincang hanya 4 ayat 2 wajah. Kita tinggal satu lagi ayat mengenai period perempuan. Setengah lelaki dia nak seronok dunia, dia guna juga walaupun haid ada. Sedangkan orang Nasara dia tingkatlah. Orang Nasara dia bantai macam tu je. Orang Yahudi dia betul-betul jaga, nak duduk sekali pun tak boleh, rumah pun tak boleh, makan minum pun tak boleh, dia kasap. Islam tengah-tengah. Kita tak boleh guna masa period, lepas period terus kita boleh menggauli isteri kita. Pasal apa? Pasal ada hikmah bila kita menggauli isteri kita masa lepas haid, lepas period tersebut, lepas mandi tu lah semua sekali lah, bila bersih tadi. InsyaAllah kita baca ayat ni pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi